السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni diriwayatkan daripada seorang sahabat yang bernama Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu. Urwah menceritakan, kata dia berlaku satu kes. Seorang perempuan yang bernama Arwah bin Aus telah mendakwa Sa'id bin Zaid bin Nufail radhiyallahu anhu di depan Khalifah Marwan bin Al-Hakam. Tuan-tuan, Sa'id bin Zaid bin Nufail ini, dia ni sahabat Nabi, dan dia masuk dalam bilangan 10 orang yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan masuk syurga tanpa hisab. Ini dia ni, Sa'id bin Zaid ini seorang sahabat yang begitu hebat. Tiba-tiba dia didakwa oleh satu orang perempuan. Kenunnya dia telah mengambil tanah perempuan itu secara zalim. Tuan-tuan bayangkan, satu orang sahabat yang telah dijamin syurga oleh Nabi, yang dia ni akan masuk syurga bighairi hisab, tanpa hisab. Satu orang manusia yang cukup baik. Tiba-tiba dia dituduh oleh satu orang mengatakan dia telah ambil tanah orang itu secara zalim. Tuan-tuan ingat, 10 orang sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi SAW ini disebut di dalam banyak hadis. Di antaranya Nabi SAW pada satu hari ketika dia duduk di atas bukit Hira, Gua Hira, tempat Nabi terima wahyu. Kata di dalam hadis tu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Jabal Hira fataharraka al-jabal faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usbut Hira fama alayka illa nabiyyun aw siddiq aw syahid. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari ketika dia duduk di atas bukit Hira, tiba-tiba fataharrakal jabal, bukit itu tiba-tiba bergoncang. Satu hari Nabi SAW tengah duduk berdiri di atas bukit Hira, tiba-tiba bukit itu berkocak, bukit itu bergoncang. Nabi SAW bersabda kepada bukit itu, Nabi kata usbut Hira. Nabi kata tak usah bergerak wahai Hira. Usbut, tetaplah kamu wahai Hira. Diam, jangan duk bergerak, jangan bergoncang, jangan berkocak. Fama alayka illa nabiyyun aw siddiq aw syahid. Nabi kata ada atas kamu lah ni adalah nabi, orang-orang yang siddiq dan juga orang-orang yang syahid. Nabi duduk atas bukit Hira, tiba-tiba bukit bergerak. Nabi kata ke bukit tu, diam, jangan duk bergerak, jangan duk bergoncang, kerana yang duk berdiri atas kamu lah ni Nabi, yang duk berdiri atas kamu lah ni siddiq, orang-orang yang benar, yang duk berdiri atas kamu lah ni syahid, orang-orang yang syahid. Dalam hadis itu menjelaskan yang ada di atas bukit Hira pada masa itu selain daripada Nabi SAW ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Osman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sa'ad bin Malik, Talha, Zubair, Abdul Rahman bin Auf, dan Sa'id bin Zaid yang kita duk baca hadis dia dalam mukaddimah ini.
Selain daripada hadis yang Nabi SAW sebut tentang 10 nama yang mereka ini Nabi sebut terang-terang. Abu Bakar, Nabi kata fil jannah. Umar fil jannah. Osman fil jannah. Ali fil jannah. Nabi sebut seorang-seorang 10 orang. Hadis itu hadis sahih yang menunjukkan 10 orang ini mendapat jamin syurga daripada Nabi SAW, bahkan mereka dijaminkan syurga tanpa hisab. Malam ni kita tengok satu hadis yang menceritakan kepada kita tentang satu kes berlaku pada zaman Khalifah Marwan bin Al-Hakam memerintah negeri. Satu orang perempuan nama dia Arwa bin Aus. Dia pergi jumpa Khalifah Marwan. Dia mengadu kepada Khalifah Marwan. Dia kata, "Ya Amirul Mukminin, Sa'id bin Zaid telah mengambil tanah aku secara zalim." Dia tidak dakwa di depan khalifah, dia dakwa satu orang yang Nabi SAW sudah jamin syurga tanpa hisab. Dia tidak dakwa orang tu di depan Khalifah Marwan bin Al-Hakam. Wadda'at annahu akhadha syai'an min ardiha. Dia mendakwa di depan khalifah bahawa Sa'id bin Zaid telah mengambil sesuatu daripada tanah dia secara tidak betul. Faqala Sa'id, sahabat Nabi yang dijamin syurga tanpa hisab ini, apabila dia didakwa di depan khalifah, dia kata dekat khalifah, ana kuntu akhudhu min ardiha syai'a. Dia kata aku dituduh mengambil tanah dia dengan cara yang tidak betul. Ba'da allazi sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kata sesuatu tentang orang yang ambil tanah orang dengan cara tak betul ini. Dia kata dekat khalifah, dia kata, mungkinkah aku nak ambil tanah dia, sedangkan aku tahu Nabi sendiri sebut dekat aku tentang akibat yang akan menimpa orang yang ambil tanah cara tak betul ini. Takkan aku yang dah tahu akibat dia, aku nak pergi buat kerja bodoh tu? Kata Sa'id bin Zaid begitu. Kata khalifah pada dia, "Mada sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Khalifah kata, apa yang kamu dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tentang hukuman ataupun balasan yang akan menimpa orang-orang yang ambil tanah orang dengan cara zalim ni? Kamu dengar Nabi kata apa tentang kes ni? Kata Sa'id, sahabat Nabi yang dijamin syurga tanpa hisab ni. Kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia kata, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi, man akhadha shibran minal ardi zulman tuwiqahu ila sab'i aradin. Sa'id bin Zaid kata, aku dengar Nabi SAW bersabda, Nabi kata, barang siapa ambil tanah orang walau sejengkal dengan cara yang zalim. Barang siapa yang ambil tanah orang, dia ambil dengan cara tak betul, walaupun sejengkal aja tanah yang dia ambil tu, tuwiqahu ila sab'i aradin. Di hari kiamat esok, Allah Subhanahu wa ta'ala akan kalung di tengkok dia 7 lapis bumi. Sa'id, seorang sahabat Nabi, Sa'id bin Zaid, seorang sahabat Nabi yang dijamin syurga tanpa hisab. Dia kata, telinga aku pernah dengar Nabi kata macam tu. Nabi kata, siapa yang ambil tanah orang dengan cara yang tak betul, di hari kiamat esok Allah akan kalung di tengkok dia 7 lapis bumi. Aku yang dengar benda tu, takkan aku nak pergi ambil tanah dia. Faqala lahu Marwan, khalifah yang menghakimkan kes ini, bila dia dengar Sa'id bin Zaid bin Nufail kata macam tu, dia kata, la as'aluka bayyinatan ba'da hadha. Dia kata, demi Allah, aku tak minta ada apa pun keterangan daripada kamu selepas ini. Makna dia percayalah. Ini sahabat Nabi. Ini pula bukan sebarang sahabat Nabi. Ini sahabat Nabi yang dijamin oleh Nabi masuk syurga tanpa hisab.
Pula dia bukan sahaja sahabat Nabi, bukan sahaja sahabat Nabi yang dijamin syurga tanpa hisab. Dia pula kata, dia tu ingat lagi apa yang Nabi kata tentang larangan ambil tanah orang dengan cara tak betul. Takkan orang macam ni nak buat kerja yang dituduh pada dia. Khalifah kata cukup, aku tak perlu bukti lain, aku percaya ke kamu. Tapi perempuan ni yang kata arwah ni, dia tak puas hati. Dia dah tuduh, dia tak mau tarik balik tuduhan dia. Dia nak tuduh juga sahabat Nabi orang baik ni. Dia dah kata, dia dah tuduh, dia dah hantam kawan ni, kata kawan ni curi tanah dia dan sebagainya. Walaupun kawan ni kata tak, walaupun khalifah dah putuskan dia ni memang tak curi, dia tak mau tarik balik. Dia tetap mengatakan Sa'id curi tanah dia. Faqala Sa'id, maka Sa'id pun tak ada arah dah, tak boleh kata apa dah. Orang tuduh juga dia, sedangkan dia tak buat benda tu. Maka kata dia, Allahumma in kanat kadhibah fa'a'mi basaraha waqtulha fi ardiha. Dia pun dah tak ada arah dah. Orang tuduh dia juga, angkat tangan minta doa pada Allah. Satu orang sahabat Nabi, tuan-tuan. Satu orang sahabat Nabi yang dijamin syurga tanpa hisab, tiba-tiba dituduh dengan satu tuduhan yang zalim begitu. Dan dia tak boleh nak bawa saksi mengatakan dia tak ambil tanah kawan tu. Yang dia ada Allah Subhanahu wa ta'ala saksi dia. Dia angkat tangan minta, Allahumma in kanat kadhibah. Ya Allah, kalau sekiranya arwah ni, perempuan hak tuduh aku ni kadhibah, kalau dia bohong, fa'a'mi basaraha. Ya Allah, butakan biji mata dia. Waqtulha fi ardiha. Dan biar dia mati di atas tanah yang dia kata aku curi tu. Kata Urwah, periwayat hadis ini, dia kata fama matat hatta zahaba basaruha. Sungguh, dia kata, arwah yang menuduh Sa'id curi tanah dia, dia tak mati sehinggalah Allah butakan mata dia dulu. Wa bainama hiya tamshi fi ardiha id waqa'at fi hufrah famatat. Dan selepas mata dia buta, dalam keadaan duduk berjalan di atas bumi dia, di atas tanah dia yang dia kata Sa'id curi ni, tiba-tiba jerelih masuk dalam satu lubang. Famatat, dan dia mati di dalam lubang tanah itu. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita ambil akibat. Daripada hadis yang kita baca tadi, dapat kita satu pengajaran. Amat tidak baik kita buat bercakap huduh kepada orang yang baik-baik. Hadis ni tuan-tuan boleh tengok di dalam bab karamatil awliya wa fadlihim, di dalam kitab hadis Riyadhus Salihin. Iaitu bab yang menceritakan tentang karamah ataupun kemuliaan wali-wali Allah dan kelebihan mereka itu. Dia ada banyak hadis di sana menceritakan tentang beberapa orang sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, yang mereka ini sudah terbukti orang yang baik-baik, yang kemudiannya mereka dituduh dengan tuduhan yang amat tidak baik, yang akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala wakmai malapetaka menimpa orang yang buat jahanam kepada orang yang baik-baik ini. Dan pengajaran yang perlu kita ambil di sini ialah pelihara lidah kita daripada bercakap benda tak elok kepada orang yang elok-elok. Terseduk kata dekat tutup guru, terseduk kata dekat alim ulama, terseduk kata dekat orang yang baik-baik. Mereka ini bercakap di depan kita, mereka bercakap tentang Quran dan hadis Nabi. Di mana salahnya? Mereka bercakap di depan kita tentang Quran dan hadis Nabi SAW. Mereka tidak ada lain melainkan mereka nak seru orang kepada keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi mana mereka ini bercakap bersandarkan kepada Quran dan hadis Nabi SAW, kita sebagai orang Islam nombor satu, kena pelihara lidah. Jangan kata tak elok kepada orang-orang macam ni. Nombor dua, cuba sedaya upaya untuk ikut seruan-seruan yang bersandarkan kepada Quran dan hadis Nabi ini. Nombor tiga, kalau tak boleh nak ikut dia, tak boleh nak buat apa ke dia, cukup dalam hati kita menyayangi mereka ini. Jangan sekali-kali kita simpan dalam hati kita rasa nak memusuhi orang-orang yang seperti ini. Kalau ditakdirkan mereka ni orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana kita buat naya kepada dia, dia angkat tangan minta kepada Allah, tidakkah itu boleh membinasakan hidup kita? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran ayat 62 surah Yunus, a'udzubillahi minasyaitanirrajim,
Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Zalika huwal fawzul azim. Sadaqallahul azim. Tuhan sebut dalam ayat ni, ketahuilah, Tuhan kata, sesungguhnya wali-wali Allah itu, mereka tidak takut dan mereka tidak berduka cita. Sesungguhnya yang dikatakan awliya Allah, sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, dan orang-orang yang mengikut Nabi dan mengikut sahabat Nabi ini, mereka ini la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka ini tidak takut dan mereka tidak rasa sedih dengan apa yang menimpa mereka. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka janji kegembiraan dan kebaikan di dunia dan akhirat. Depa ni orang hina macam mana pun atas dunia, Allah janji kepada depa ni kemuliaan dunia akhirat. Orang hina depa macam mana pun, Allah pandang depa mulia. Akhirat lebih-lebih lagi depa dijanjikan tempat yang sangat mulia. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada ganti kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah janji, depa akan dapat kemuliaan dunia akhirat, tak ada siapa boleh tindak janji itu. Zalika huwal fawzul azim. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Mudah-mudahan Allah bagi pengajaran, bagi petunjuk, dan boleh kita ambil akibat daripada petunjuk yang diberi Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Wallahu a'lam. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 3. Nurul Ihsan jilid 3. Kita berada di penghujung surah Al-Mu'minun. Penghujung surah Al-Mu'minun, muka surat 117. Kita sambung ayat yang di bawah sana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Dan apabila ditiup pada sangkakala yang kedua, maka tiada nasab di antara mereka pada hari itu, dan tiada bertanya-tanya. Manakala ditiup sangkakala bangkit segala yang mati di kubur, maka tiada bertanya-tanya hang aku dan fulan, dan tiada ingat anak akan bapa, ibu, isteri dan akasnya, kerana bimbang masing-masing dengan hara-hara kiamat dan bimbang dengan menimbang amalan. Tuan-tuan, malam ni kita nak sambung ayat, dia nak cerita tentang bila sangkakala ditiupkan. Tak lama dah tuan-tuan, kita nak kiamat pun tak lama dah. Kita tengok keadaan yang ada dalam dunia lah ni, kita nak tahu lama tak lama, kita baca hadis Nabi. Hadis telah menyenaraikan beberapa tanda-tanda sebelum berlaku kiamat. Tanda ada dua. Satu dia panggil alamatus sughra, alamat ataupun tanda-tanda kecil. Yang kedua dia panggil alamatul kubra, alamat besar. Alamat kecil ini, kalau kita kutip daripada hadis-hadis Nabi, kita buat senarai, ada belaka dah. Tanda-tanda besar saja duk tunggu nak mai bila. Di antara tanda besar berlaku kiamat ialah turun ni makhluk yang kata Ya'juj dan Ma'juj, turun yang dikatakan Dajjal, turun yang dikatakan Nabi Allah Isa alaihi salam untuk membunuh Dajjal. Kemudian sampailah sekali terbit matahari di sebelah barat. Yang biasanya terbit timur turun belah barat, tiba-tiba terbit belah barat. Maka itu sudah menjadi tanda paling akhir untuk berlaku kiamat. Hak ni aja yang tak ada lagi. Hak lain ni, hak Nabi sebut sebagai tanda-tanda kecil, banyak berlaku peperangan, bunuh-membunuh di antara sesama orang Islam, dijumpai emas di lembah-lembah Arab dan sebagainya. Emas ini maksud dia apa? Benda berharga. Mah ini maksudnya benda berharga. Maka sebahagian ulama hadis mentafsirkan mah itu dengan maksud kata minyak. Dia jumpa dah minyak di lembah-lembah Arab ni, jumpa sangat dah. Jadi tanda-tanda kecil berlaku kiamat, orang perempuan ramai daripada orang laki-laki, hatta yakuna 50 imra'atan al-qaimul wahid,
sehingga kan nisbah laki-laki perempuan 50 perempuan bersamaan satu laki-laki dan sebagainya. Apabila ditengok ratio kepada banci penduduk dunia, memang dia menuju ke arah itu. Jadi maknanya kita boleh kata kiamat dekat. Apatah lagi kalau kita ukur dari segi Nabi SAW dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, dinampakkan kepada Nabi rupa satu orang perempuan tua, bongkok dia sampai dai nak cicah lantai. Bila Nabi tanya Jibril, ni apa ni? Jibril kata ini adalah gambaran kepada umur dunia. Dunia yang kamu duduk lah ni, Nabi kata kalau nak diumpamakan tua dia macam tua orang perempuan ni. Bongkok dia sampai dai nak cicah lantai. 1400 tahun dulu. Rupa dunia, umur dunia sudah sesarat itu. Maknanya lah ni setelah 1400 tahun kemudian bukan makin muda, makin tua. Maknanya kiamat sudah hampir. Dengan cuaca panas, dengan ini semua adalah tanda-tanda kiamat dekat. Cuaca panas, masing-masing semua yang dikatakan maksiat ni kamu boleh jumpa di kiri kanan jalan. Ini semua daripada hadis Nabi. Kita dah baca di Masjid Simpang 4 Matang Buluh tu. Dia kata sampai dekat nak kiamat ni, sampai terperingkat maksiat berlaku tepi jalan. Kamu boleh tengok dengan mata kamu, orang yang buat maksiat langsung tidak rasa malu dekat kamu. Jadilah tadi. Pergi ikut Taman Jubilee itu bukan sikit tu ada. Pergi ikut belah pantai bersih, ada pantai apa sikit, ada pokok rimbun sikit, ada penunggu dia. Ini keadaan menjelang kiamat. Nak tunggu tanda-tanda besar, lepas habis main tanda besar, fa idza nufiqa fis sur fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun. Dia mai ni. Allah tiup, Allah suruh malaikat Israfil tiup sangkakala. Bila tiup kali pertama, punah ranah alam ini. Kita tengok bukit terbang, manusia pun kata apa dia ni, dia pun dah tak tahu apa nak jadi. Dah habis selesai, Allah punah ranah, hancur lebokkan habis semua bumi, alam dan segala cakrawala ada-ada. Dia tiup sangkakala kali yang kedua. Bila tiup sangkakala yang kali yang kedua, maka bangun semua manusia dari kubur. Bila bangun tu dia kata, dan apabila ditiup pada sangkakala yang kedua, maka tiada nasab antara mereka itu hari itu. Tak ada dah adik-beradik hari itu. Kalau kita atas dunia Allah ni, kalau kita tengok abang kita susah, tolonglah. Kita mesti tolong pun ya. Kita tengok adik kita susah, kita mesti tolong. Pasal apa kita berasa nak tolong sangat dia? Pasal dia dengan kita ada nasab keturunan. Takkan kita adik, kita tengok abang kita susah, kita nak gelak saja. Talian nasab keturunan itu memanggil kita suruh pergi tolong dia. Tapi bila Allah tiup, Allah suruh malaikat Israfil tiup sangkakala yang kedua, masa tu abang kita kena apa-apa pun, kita tak terpanggil untuk tolong dia. Ini keadaan berlaku selepas ditiup sangkakala kali yang kedua. Dan dia tak bertanya-tanya. Tak ada tanya abang apa dah masa tu. Tengok mak dia tapi tak tahu nak kata apa. Tengok ayah dia jadi lagu ni pun tak ada nak kata apa. Tengok anak dia susah. Siapa pun tak ada nak ambil tahu hal siapa pada masa tu. Manakala ditiup sangkakala, bangkit segala yang mati dari kubur. Tiada bertanya-tanya hang aku dan fulan. Dia tengok tuan-tuan, dia tulis hang aku. Pada penulis kitab ni ialah orang Citra Kedah. Dia tulis lagu ni mudah dia kata. Maka tiada bertanya-tanya hang aku dan fulan. Tak tahu dah hang siapa, aku siapa, dia ni siapa, tak tahu dah. Lah ni aku kira aku dulu. Hang siapa? Mak aku kah? Ayah aku kah? Abang aku kah? Anak aku kah? Siapa? Aku tak ambil tahu dah. Siapa aku tak ada nak ambil tahu dah. Dan tiada ingat anak akan bapa. Tak ingat dah. Dan ibu, isteri dan akas. Begitulah sebaliknya. Akas maksudnya yang sebaliknya. Kita lah punya sayang kat mak, kita tak maulah apa benda tak elok jadi ke mak kita. Kalau ada siapa main nak buat lebih kurang kat mak kita, kita jadi galang ganti. Kita jadi galang ganti, kita mati. Tak apa, jangan siapa ada tepuh mak kita. Kita hari ni sayang ayah kita sayang kat kita hari ni, kita sayang anak kita hari ni. Kalau mai siapa-siapa nak buat apa kat anak kita, kita duduk tengah, kita jadi galang ganti. Tapi bila tibanya tiupan sangkakala yang kedua ni, ibu bapa tak peduli anak, anak tak kenal mak pak, suami tak kenal isteri, isteri tak kenal suami, adik abang dan sebagainya tak kenal siapa lagi. Kerana bimbang masing-masing dengan huru-hara kiamat dan juga dengan timbang amalan itu.
Pasal apa yang pergi jadi sampai tak peduli hang aku ni pasal apa? Dia kata kerana masing-masing terkejut dengan suasana kiamat. Terkejut tu menyebabkan dia tak peduli dah apa nak jadi. Terkejut. Terkejut tu menyebabkan dia tak ada nak fikir soal ambil berat keluarga. Terkejut tengok bukit boleh tercabut keluar. Terkejut tengok macam mana punya ramainya manusia duduk pada satu tempat. Yang dikatakan mahsyar. Mahsyar makna dia tempat berhimpun. Tak pernah tengok manusia ramai macam ni. Ramai, sudahlah ramai dalam keadaan tidak berpakaian. Sudahlah ramai dalam keadaan tidak berkhatan. Sudahlah ramai dalam keadaan tidak berkasut. Sudahlah ramai dalam keadaan masing-masing ada tenggelam peluh sampai paras pinggang, ada sampai tekuk, ada sampai nak hapus rumah hidung dan sebagainya. Melihatkan keadaan itu, siapa pun tak ada fikir tentang siapa dah. Bahkan lebih-lebih lagi apabila melihat neraca amalan yang Allah dirikan untuk menimbang amalan semua manusia. Tengok satu orang pergi belah jahat, pergi satu orang belah jahat, pergi satu orang belah jahat. Macam mana kita ni duk tunggu gila kita nak pergi lagi? Apa nak jadi kat kita sekali lagi? Firman Allah, faman thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Maka barang siapa berat timbangan daripada kebajikan, mereka itulah yang dapat kemenangan sekalian dengan syurga. Cerita dia senang aja. Ditimbang siapa berat belah baik, dia ahlul jannah. Begitu. Wa man khaffat mawazinuh fa ulaika allazina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan barang siapa ringan timbangannya, maksudnya timbangan kebaikan dia ringan dan berat dengan kejahatan maksiat, maka mereka itulah yang rugi sekalian diri mereka itu. Pi timbang berat belah dosa, habis dah. Habis dah, tak payah cakap banyak, tak payah siapa mai terang apa, tak payah dah. Timbang tengok berat belah tu, tahu dah kata dia nak pergi ke mana. Dia ahlun nar, dia ahli neraka. Begitu. Pada dalam neraka jahanam kekal sekalian mereka itu, dia kata. Cerita dia duduk di neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, talfahu wujuhakumun nar, menghangus akan muka mereka itu oleh api neraka. Tuan-tuan tengok ayat Quran. Kalau Allah Subhanahu wa taala habang kata fi jahannam khalidun, teruk dah. Kalau Tuhan habang kata orang yang ringan amal kebaikan, berat amal jahat ni, fi jahannam khalidun, depa ni kekal dalam neraka, cukup dah, kita tak mau dengar dah. Tak cukup lagi. Allah Subhanahu wa taala kata talfahu wujuhakumun nar. Bukan setakat masuk neraka kekal dalam neraka, bahkan api neraka tu menghanguskan rupa-rupa mereka. Ni yang dia kata tambah style. Dia hadap masuk neraka tu cukup dah tuan-tuan. Dia tambah lagi, bukan setakat masuk neraka. Masuk neraka tu dah teruk dah. Masuk dia bakar hang rentung. Dia nak abang lagu tu. Firman Allah, wa hum fiha kalihun. Dan mereka itu pada dalamnya, yakni pada dalam neraka itu terkerisih busi seperti kepala kambing bakar. Kalihun ni maksud dia cacat. Cacat. Maksud dia bila masuk dalam neraka kena bakar hanui rentung ni, muka tu tak jadi muka asal dah, dia jadi muka lagu muka orang cacat. Dia nak gambarkan cacat tu, dia kata jadi seperti kepala kambing yang dibakar, kemudian dia jadi terkaisin. Macam mana? Dia nak abang kata muka orang yang kena bakar dalam neraka ni, muka dia macam tu punya teruk. Jadi tak sempurna dah muka. Muka tak macam muka. Begitu. Dan dikata bagi mereka itu atas lidah malaikat. Orang yang masuk neraka ni, Allah Subhanahu wa taala kata dekat mereka, suruh malaikat kata dekat ahli neraka. Apa malaikat kata? Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Malaikat kata, tidakkah segala ayat Quran aku itu dibaca atas kamu dulu? Ni, masuk duduk dalam neraka ni. Tuhan hantar mai malaikat. Malaikat kata pula dekat orang hak duk kena azab ni. Dia mai kata, dia kata, tidakkah dulu masa duk atas dunia dulu ada orang duk baca ayat Quran bagi telinga hang dengar? Macam kita atas dunia lah, anak kita larang tak dengar, bantah. Orang tu kata tak gaduh naik motor lah, hang baru cakap tempat.
Pergi sekolah naik bas lah. Orang lain boleh naik bas pasal apa? Yang anak naik motor. Lepas kita dia pinjam motor pak menakan dia daripada pergi sekolah. Gedung aksiden bintang mana ke patah paha masuk hospital. Kita pergi tengok. Kita nak kata apa ke dia? Kita piduk tepi kaki dia bukan tak kesian. Tengok paha patah tu bukan tak kesian. Tapi tang kata tu kata juga. Orang bantah lagu ni. Banyak tu cukup. Nuh hak sakit paha boleh sakit sampai ke hati. Pak main duduk tepi kaki ni dia kata orang bantah lagu tu lah. Patut mampu pergi bawah lu kasak lagi lah. Kasak lagi lah. Kalau dia geram, dia geram. Marah-marah dah, nasihat-nasihat dah, cakap elok-elok dah. Hari tu marah cara kasar, dia kata kasar, lah bukan cara kasar, lah cara konseling, dia kata. Cara konseling pun abang dah. Abang cara elok-elok, ayah bukan cara bagi hang naik motor, hang tak boleh ambil lesen lagi, tunggu sat, hang boleh ambil lesen esok hang naik motor. Cakap dah cara konseling pun cakap dah, tak mau nak ni juga, boom, belagak. Patah paha, dia pergi di tepi kaki hospital tu, dia kata juga. Bukan apa, saja nak bagi ada akal. Orang tak dengar cakap, dia kata, orang kebal. Bila kata lu tu ni sakit ni. Kawan tu dah duduk sakit paha. Sakit lagi. Kalau di hospital, orang main kata lu tu pun sakit, tuan-tuan. Ni di neraka. Hospital tu ada juga tilam. Hospital tu ada juga buah leh, buah apple. Orang main duduk lungguk di tepi. Duduk di neraka. Yang ada pun buah zakum aja. Dalam keadaan duk sakit di neraka tu, Tuhan dia hantar malaikat mai suruh kata yang ni. Dia suruh mai kata, alam takun ayati tutla alaikum. Bukankah dulu masa duk atas dunia dulu, ada orang duk baca ayat-ayat aku bagi hang dengar? Fakuntum biha tukadzibun. Maka kamu dengannya, yakni dengan ayat Quran itu, dusta sekaliannya. Dulu orang duk habang dah. Kata kita hidup ni bukan hidup selama-lama. Ada sampai masa kita mati. Bila mati, tengok amal kita, amal baik, amal jahat, hak mana banyak. Kalau amal jahat banyak, carilah tempat dia. Orang habang dah kat hang dulu. Hang buat pekat badak, hang buat tak dengar. Lah hang masuk neraka, nah hang rasa ambil apa yang hang duk rasa lah ni. Hak ni, hak hang duk kena ni, hak orang habang dah dulu. Malaikat ni kata begitu. Qalu, maka kata mereka itu ahli neraka. Boleh jawab lagi. Yang kata ahli neraka boleh jawab lagi. Bila malaikat mai kata lagu tu nak ambil rasa. Orang duk kata dah dulu ni, Quran ni kena dengar. Bila Nabi pesan dalam hadis dia kena dengar. Terus ada buat sombong, terus ada buat bantah. Ayat Quran ni bukan habuan dengar saja. Dengar kena amal, kena pakai. Orang duk kata dah. Bila malaikat mai kata lagu tu, qalu, jawab balik. Jawab ahli neraka ni, Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Wahai Tuhan kami, telah mengalahlah atas kami oleh kecelakaan kami. Tu bunyi seorang kalah. Kata dekat Tuhan ni, Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna. Wahai Tuhan, kami mengakulah hari ni kami kalah lah. Dengan kecelakaan api neraka yang kami duk kena lah, kami mengaku kami kalah. Dan jadilah kami kaum yang zalim sekalian. Mengakulah memang kami silap lah. Kami silap. Kami memang dengar orang medok abangnya ni semua dulu memang dengar. Tapi sajalah kami ni jenis tak dengar cakap dulu. Kami menzalimi diri kami sendiri. Mengaku. Yang ni dengan kerana tinggal daripada beriman denganmu. Itu silap kami. Itulah silap kami dengar ayat Quran tak mau pakai. Tak mau nak beriman dengan ayat Quran, tak mau percaya dengan ayat Quran. Yang tu kami punya silap. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Wahai Tuhan kami, tolonglah keluarkan kami daripada neraka ini. Nampak? Duk kena bakar dalam neraka ni. Pujuk Tuhan. Rabbana akhrijna minha. Wahai Tuhan, tolonglah bagi kami keluar daripada neraka ni, balik ke dunia. Maka jika kami kembali kepada maksiat lagi, maka kami ketika itu zalim sekalian. Kalau bagi kami balik ke dunia lagi sekali, kalau kami buat juga dosa, memang kami jahat. Dan minta sekali lagi. Hak itu kira cinta abang lah. Ini kira lain. Minta tolong, wahai Tuhan, Rabbana akhrijna minha. Ya Allah, bagi keluar sekali lagi. Minta sekali lagi. Bagi kami keluar balik sekali lagi.
Fa in udna, kalau dah kami diberi peluang lagi sekali hidup atas dunia, kami buat lagi perangai tak elok ni. Fa inna zalimun. Okey, betul lah kami ni memang zalim. Itu ni tak sangka lah nak betul lagu ni. Dia kata. Tak sangka kata neraka lagu daripada mengajar di masjid abang tu, tak sangka sampai tarah ni. Tu ingat neraka ni lagu mana aja. Tak sangka kalau tahu kata lagu ni tak buat, kami tak buat macam ni. Hidup cakap depan Tuhan macam tu. Qala, firman Allah dengan lidah Malik Zabani. Allah suruh malaikat jawab balik. Jawab seru ahli neraka kemudian daripada qadar dunia 2 kali. Maka umurnya 7,000 tahun. Yang ni sebilang-bilang bintang yang berjalan. Dan kemudian daripada, dan kata qil 12,000 tahun. Sebilang-bilang buruj 12. Dan kata qil 360,000 tahun. Yang ni sebilang hari dalam setahun. Tentu faham dah yang tu apa dia nak kata. Allah Subhanahu wa ta'ala nak beritahu, daripada ahli neraka merayu kat Tuhan. Ahli neraka ni dia kena bakar dalam neraka ni sampai muka pun jadi hangus rentum, jadi macam kepala kambing yang dibakar. Dalam keadaan macam tu Allah hantar malaikat pi, suruh malaikat kata dekat ahli neraka ni. Malaikat pi kata, nah dulu hampa dengar dah ayat Quran dulu. Kalau dah hampa dengar, pasal apa hampa lawan ayat Quran? Inilah akibat kerana melawan ayat Quran. Ahli neraka ni bila malaikat kata lagu tu, mereka kata balik, mereka kata, wahai Tuhan kami, memang kami ni silap. Kalau boleh bagi kami hidup balik, nak balik atas dunia, kali ni kami akan taat kepada kamu. Minta, merayu kepada Allah, ya Allah, minta kami satu lagi peluang untuk kami balik semula ke atas dunia. Minta sekali lagi peluang bagi dekat kami. Nak boleh ke Tuhan jawab permintaan mereka tu, ini masa dia kata ni. Mereka minta dekat Tuhan, minta Tuhan bagi hidup balik. Kalau Tuhan bagi hidup balik, balik ke atas dunia, hidup balik, mereka akan jadi orang baik. Mereka punya permintaan tu Tuhan layan. Bila? Dia kata selepas kadar dunia 2 kali. Maknanya umur dunia ni berapa lama, 2 kali ganda tu, lama tu, baru Tuhan jawab apa yang mereka minta. Kita boleh faham tak? Kita buat satu permohonan. Kita nak buka meniaga. Buat satu permohonan dekat Majlis Perbandaran Sungai Petani. Kita nak meniaga dah ni. Dah kencing dah. Memang dah tak ada nak buat apa. Kira kita kalau boleh nak meniaga esok lah. Kalau boleh. Kalau tak boleh esok, minggu depan. Kalau tak boleh minggu depan, lewat-lewat pun bulan depan, tolonglah proses permohonan saya bagi cepat sikit. Saya nak meniaga. Lepas tunggu 20 tahun baru dia lulus. Macam tu lah cerita dia. Macam mana kita punya terbakar dalam perut ni. Dia menyala dalam perut ni, keluar asap kot hidung kot telinga, meradang apa ni, aku memohon sampai 2 tahun tak lulus-lulus. Kita marah permohonan kita orang lambat lulus. Demikianlah halnya di hari akhirat itu. Manusia yang masuk neraka ni memohon kepada Tuhan, minta Tuhan bagi dia lagi sekali peluang nak hidup atas dunia. Permohonan nak hidup lagi sekali itu Allah tunggu sampai 2 kali ganda umur dunia. Umur dunia tak tahu apa. Berapa umur dunia kita lah ni? Nak kira tahun Masihi 1900, 2002 tahun lah. Dah lebih pada tu. Nak kira tahun Hijrah 1423. Kalau kira 1400, kalau nak tunggu 1400 kali 2, 2800 lebih. Nak tunggu 2800 tahun baru Tuhan nak dengar kita punya permohonan. Dia kata di sini, dia kata apa? Umur dunia ni berapa lama? Dia kata maka umur dunia 7,000 tahun. Itu ada pendapat ulama. Dia kata dunia ni umur dia 7,000 tahun. Kalau umur dunia 7,000 tahun, dia kata kadar 2 kali. Tuhan nak jawab tu tunggu 2 kali ganda. 14,000 tahun baru Allah jawab permohonan nak hidup balik atas dunia ni. Dan ada sebahagian ulama kata 12,000 tahun. Umur dunia ni 12,000 tahun. Itu pendapat ulama. Ada sebahagian ulama kata umur dunia 360,000 tahun. Umur dunia ni 360,000 kali 2 pula lagi. Demikianlah tempoh masa menunggu ahli neraka nak tunggu Tuhan jawab permohonan dia nak minta hidup balik lagi sekali atas dunia. Begitu sekali. Maka firmannya baru jawab.
Selepas manusia yang duduk neraka ni tunggu beribu tahun nak dengar Tuhan lului ke tak permohonan dia nak hidup lagi sekali nak jadi orang baik ni. Tunggu tu bukan tunggu saja, tunggu duk kena azab dalam neraka. Barulah Tuhan jawab firman dia, ikhsa'u fiha, diam kamu hina padanya. Nah, dia jawab tu. Dia jawab yang tu, ikhsa'u fiha. Dia kata tinggal, diam maksudnya tinggal. Tinggallah kamu di dalam neraka itu, duduk di situ. Aku tak mau pedulikan. Begitu. Wala tukallimun, dan jangan kamu berkata-kata lagi. Maka putuslah harapan mereka itu. Tuhan kata apa? Shut up you. Tu, wala tukallimun tu makna dia shut up you. Minta ya Allah, kami mengaku kami silap apa semua, bagi sekali lagi peluang. Kalau kami boleh balik atas dunia, kali ni kami tak buat dah jahat-jahat ni, tak buat dah. Mohon, permohonan tu 2 kali ganda umur dunia. Baru Tuhan jawab. Bukan jawab kata okey, jawab kata apa? Jawab kata shut up you. Handuk dan neraka. Tuhan kata. Sampai boleh nampak gambaran ayat ni nak beritahu kat kita. Demikianlah cara Allah melayan orang yang buat dosa atas dunia Allah ni. Tuan kita duk rajin baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kan dengan nama Allah Tuhan Maha Pemurah, Maha Penyayang. Duk nampak yang tu aja. Ni ayat ni pun ada. Ayat Tuhan tunjuk tengin dekat kita ada. Tuhan tunjuk dia tak ada heran kat kita. Padan dengan dosa yang hang buat atas dunia, hang padan tak terima layanan yang aku bagi hari ni. Ni yang Allah Subhanahu wa taala kata. Maka putuslah harapan mereka itu. Itulah kesudahan kalam ahli neraka yang tu last. Lepas tu Tuhan kata shut up you, terus tak cakap apa dah, hanya menunggu azab reduk mai kat depa lepas satu-satu. Maka tiada dengar lagi kemudian daripada itu melainkan zafir dan syahid, yakni teriak dan juga resak di dalam dada. Bunyi suara ahli neraka ni bunyi zafir dengan syahid. Bunyi suara duk mendidih dalam dada aja kerana menahan sakit kena azab dalam neraka. Firman Allah Subhanahu wa taala, innahu kana fariqun min ibadi yaqulun, bahwasanya adalah satu puak daripada segala hamba-Ku, yakni orang-orang muhajirun, berdoa mereka itu di dunia dengan kata Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wahai Tuhan kami, telah kami beriman dengan Engkau, maka ampunlah oleh-Mu bagi kami dan rahmat oleh-Mu akan kami. Dan Engkaulah Tuhan yang sebaik-baik yang memberi rahmat akan hamba-Nya. Hak ni pula dia umai cerita Allah Subhanahu wa taala dengar pula rayuan daripada golongan muhajirin. Muhajirin maksudnya sahabat-sahabat yang hijrah sama dengan Nabi daripada Mekah ke Madinah. Tuan-tuan, orang yang hijrah dengan Nabi ni cukup istimewa. Kita baru sambut tahun hijrah kan. Kita sepatutnya tahu ni orang yang hijrah dengan Nabi SAW ni adalah orang-orang yang cukup istimewa. Mereka ni dijamin oleh Nabi SAW. Allah suruh Nabi sebut, mereka ni dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala atas lidah Nabi Muhammad SAW, jamin mereka ni semua akan mendapat kebaikan dunia akhirat. Ni orang yang hijrah sama dengan Nabi. Kita tak boleh nak gambar macam mana susahnya hijrah ni. Melainkan setelah kita pergi Mekah, kita pergi Madinah, kita tengok padang pasir tu, baru kita ada akal. Ni orang duk balik Mekah, baru duk balik haji ni, tanya perjalanan daripada Mekah ke Madinah naik bas berapa jam? Naik bas. Dulu berjalan kaki, habis-habis naik unta. Berjalan kaki, padang pasir, pijak perut, kaki tenggelam, pijak perut, kaki tenggelam, panas terik dengan air tak ada, dengan apa tak ada. Hijrah mereka ni semata-mata kerana Allah dan Rasul. Mereka tahu tu, laluan daripada Mekah nak pergi ke Madinah tu, laluan itu adalah laluan kematian. Dalam keadaan mereka tahu risiko yang akan menimpa mereka hijrah ni belum tentu mereka boleh sampai di Madinah. Dalam keadaan mereka nak hijrah tu, mereka nak tinggal gedung perniagaan. Yang hijrah ni bukan putus sengket. Yang hijrah ni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang kaya di Mekah. Umar Al-Khattab, Osman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf, dan banyak lagi. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ini semua nama-nama sahabat yang mereka ni adalah saudagar besar di Mekah. Dia pernah hijrah daripada Mekah ke Madinah. Hijrah tanah itu satu bab.
tinggal habis semua ni satu bah. Kalau mereka memilih untuk tidak hijrah, mereka tunggu di Mekah dengan kekayaan yang ada dekat mereka, itu sudah tentu selesa. Tapi mereka pilih untuk tinggal keselesaan, nak ambil kesengsaraan. Kerana susahnya mereka ni, kerana kesanggupan mereka untuk terima susah ni, maka golongan muhajirin, mereka ni dijanjikan kebaikan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan TV3 ada sebut mujahirin. Muhajirin tu sebut mujahirin. Bunyi lagu betul ya. Saya dengar balik tak betul ya jawapannya. Muhajirin, dia kata mujahirin. Mazhab, dia kata mahzab. Dia terbalik begitu. Kan? Dengar sekali macam betul. Dengar balik dia sebut apa tadi? Mujahirin, bukan dia. Tak betul. Kan? Ini kalimah Arab. Kalau buat sinah tu. Tak. Golongan muhajirin ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begini sekali balasan dia. Firman Allah, fattakhadhtumuhum sikhriya hatta ansawkum dzikri wa kuntum minhum tadhakun. Maka kamu di situ maksud kafir Mekah lah. Maka kamu ambil akan mereka itu, yakni akan muhajirin itu, perbuat olok-olok sehingga melupakan kamu oleh ingat akan aku. Dan adalah kamu daripada mereka itu gelak-gelak dan buat main. Yakni sebab kamu kenal neraka itu ialah kerana kamu mengolok-olok kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berdoa kepada Tuhan mereka itu, minta ampun dan minta rahmat. Itu dia. Masa sahabat-sahabat Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah dulu, puak-puak kafir Quraisy ni dia buat gelak main dekat sahabat-sahabat Nabi. Buat gelak lagu lah lah, tuan-tuan, lagu lah. Persatuan Ulama Kedah ada buat buku. Kan? Apa cerita pasal orang menghina Nabi Muhammad dan menghina ulama ni. Persatuan Ulama Malaysia dengan kerjasama Persatuan Ulama Kedah buat buku, satu naskah RM1 saja. Tuan-tuan beli baca. Kita ada baca dalam tafsir Quran ni cerita Yahudi dia buat gelak-gelak main dekat orang Islam. Cerita kafir Quraisy dia buat gelak-gelak main kat orang Islam. Lah pun ada. Cakap apa ni macam ni? Cakap apa? Dia kata mufti-mufti alim ulama ni semua tak boleh pakai. Pasal apa? Pasal mereka pakai serban. Serban ni cerut kepala, oksigen tak boleh masuk dalam kepala. Fikir tak betul. Kata sang ulama, dah teruk dah. Kata ke Nabi pula. Kata Nabi ni berzina dengan berapa belas orang perempuan, berzina dengan gundik dan sebagainya. Tulis dalam surat Abah hina Nabi ni. Siapa peringkat tu punya tak herannya mereka ni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bukan tak heran dekat Nabi Muhammad, dia bukan tak heran dekat ulama, dia tak heran ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana macam tu hari ni. Itu yang keluar dalam surah Abah hari Ahad lepas. Tuan-tuan baca dalam Mingguan Malaysia hari Ahad lepas. Presiden Persatuan Ulama Malaysia Sahibul Fadilah Ustaz Ghani Samsudin menjelaskan isu ini. Ini isu dah. Isu apa? Isu buat gelak-gelak main. Isu menghina. Bukan menghina ulama. Menghina Nabi. Menghina Allah. Menghina Islam. Sedangkan dia sendiri nama Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala kata apa ni dekat orang-orang kafir Quraisy yang duk hina para muhajirin, menghina para sahabat Nabi yang berhijrah sama dengan Nabi ni. Allah kata apa kat mereka ni? Allah sebut dalam ayat ni, fattakhaztumuhum sikhriya hatta ansawkum dzikri wa kuntum minhum tadhakun. Kamu ni kafir Mekah ni, kamu ambil akan mereka, akan muhajirin, sahabat-sahabat Nabi ni semua, kamu buat olok-olok main kepada mereka ni sehingga akan kamu lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adalah kamu daripada mereka itu gelak-gelak main. Tuhan kata ni 1400 tahun dulu. Ayat ni turun dekat Nabi Muhammad 1400 tahun dulu. Hak berlaku 1400 tahun dulu tu berlaku pula lah ni. Begitu. Yakni sebab kamu kena neraka itu ialah kerana kamu mengolok-olok sahabat Muhammad yang berdoa kepada Tuhan mereka itu. Bila sahabat-sahabat Nabi ni kena teruk dengan mereka ni, kena tali, kena sindiak, kena dera, kena macam-macam, angkat tangan minta doa dekat Allah. Mereka kata pula lagi dekat sahabat Nabi ni, hang minta apa? Tuhan hang boleh buat apa? Tuhan hang ada apa? Oh, macam tu bila cakap.
Maka minta ampun dan minta rahmat. Sahabat Nabi ni bukan orang miskin, bukan orang hina, orang kaya. Tapi sebab mereka hijrah daripada Mekah ke Madinah, mereka tinggal kekayaan, mereka jadi miskin. Dalam keadaan itu, mereka minta ampun kepada Allah, minta rahmat. Firman Allah, inni jazaituhumul yawm bima sabaru. Bahawasanya aku, yakni Allah, balas akan mereka itu, akan golongan muhajirin itu pada hari ini, dengan barang yang sabar mereka itu atas istihza agama dan menyakiti kamu. Itu dia. Tuhan kata hari ini, orang hampa duk hina dulu, hari ini aku bagi nikmat dekat mereka. Dalam masa yang sama, hampa duk hina golongan ini dulu, hari ini hampa duk dalam neraka. Tuhan kata. Itu dia, orang hampa duk hina, hampa kata bodoh, hampa kata kolot, hampa kata macam-macam dulu ni, orang-orang yang hampa hina tu tengok kedudukan mereka dalam syurga hari itu. Hampa yang dulu takabur, sombong, bukan main kata ke orang agama ni punya teruk-teruk dan sebagainya, hampa tengok keadaan hampa Allah macam mana. Tuhan kata begitu. Annahum humul faizun. Bahawa mereka itu, yakni golongan sahabat muhajirin ini, mereka itu mendapat kemenangan dengan mendapat kehendak mereka itu, yakni syurga. Hari ini, kalau dulu mereka masa duk kena dengan hampa, dulu mereka minta, ya Allah ampunkan kami, ya Allah jadikanlah kami min ahlil jannah, daripada ahli syurga. Kalau mereka nak syurga dulu, hari ini mereka dapat apa mereka nak. Firman Allah, qala, firman kepada mereka itu, yakni kepada ahli neraka, atas lidah Malik Zabaniyah. Malik Zabaniyah tu malaikat jaga neraka. Allah suruh malaikat Malik kata dekat ahli neraka ni, kam labistum fil ardi adada sinin. Berapa lama masa kamu duduk tinggal dalam bumi dunia dan kubur, yakni berapa tahun, berapa bilangan tahun. Allah suruh malaikat Malik balik buah aduk neraka. Ni, nak tanya hampa, kam labistum fil ardi adada sini. Agak-agak lah hampa dulu masa duduk atas dunia lu apa tahu. Malaikat pergi tanya, mereka hadut kena belakang api neraka ni. Pergi tanya. Cuba ingat balik, agak-agak dulu hampa duduk atas dunia berapa lama lu? Qalu, jawab mereka ni, labisna yawman aw ba'da yawm. Kata mereka itu, yakni ahli neraka, kami berhenti sehari atau setengah hari. Syak mereka itu padanya, kerana besar hara-hara azab pada hari itu. Oh, dia kata, duduk atas dunia lu berasa setengah hari. Dia duduk sini lama. Duduk dalam neraka ni dia berasa lama tanya. Malaikat pergi tanya, dulu hampa atas dunia lu apa tahun duduk? Duduk lama, kok ni 70-80 punya umur boleh duduk hidup lagi atas dunia. Mati-mati masuk neraka baru kena sehari. Malaikat pergi tanya, hampa atas dunia duduk berapa lama? Dia berasa lagu start sehari, setengah hari lagu tu. Dia kata, ni neraka lama. Dia kata, padahal neraka baru sehari. Sana tu yang duduk sampai puluh-puluh tahun. Dia jadi macam tu pasal apa? Pasal teruknya azab neraka. Menyebabkan dia terlupa habis. Berapa lama, berapa banyak, apa semua atas dunia lupa habis. Dia hanya ingat keadaan neraka saja, susah bagi dia. Firman Allah, fas'alil 'adin. Maka tanya olehmu akan segala orang yang membilang amalan hamba. Yang ni tanya kepada malaikat yang menyurat. Ketahui ia masa seseorang dalam dunia. Tuhan kata, lah ni lagu ni lah. Hampa ni pun nampak lagu demam panas. Sampai tak tahu apa hari dah duduk atas dunia. Lah ni tanya, dulu aku ada bagi ke hampa bodyguard 2 orang. Raqib dengan Atid. Dia tulis semua hampa beranak bila, hampa buat apa-apa sampai hampa mati tarikh bila, semua ada catatan dibuat oleh Raqib dan Atid. Tolong tanya Raqib dan Atid. Tuhan kata kat mereka, tolong tanya Raqib dan Atid, berapa umur hang duduk di atas dunia dulu? Tanya, Tuhan kata. Qala, firman Allah atas lidah malaikat Malik, in labistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Tiadalah kamu berhenti dalam dunia itu melainkan sedikit sahaja dengan nisbah neraka ini. Jika kamu ada ketahui, maka hendaklah kamu ketahui. Tuhan kata, ni aku nak abang gambar. Memang yang kata neraka aku ni, hampa kenal sekali aja, hampa akan rasa dunia ni sat saja. Neraka ni yang lama. Hampa akan rasa macam tu. Walaupun hakikatnya hampa duduk di dunia dulu cukup lama, neraka ni baru masuk. Tapi teruknya neraka aku menyebabkan hampa rasa dunia sat, neraka lama. Tuhan kata begitu. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Adakah kamu sangka
Ni Tuhan duk cakap lagi ni. Dia suruh malaikat Malik cakap lagi kepada ahli neraka. Adakah kamu sangka hanya kami jadi kamu daripada tiada kepada wujud kerana main-main saja? Tuhan suruh malaikat bertanya ahli neraka, apa hasibtum annama khalaqnakum abasa? Awak hampa dulu masa duduk atas dunia, hampa ingat hampa ni dijadikan oleh Tuhan saja-saja kan? Saja Tuhan teringat lagu macam kita nak bela arnak, pergi beli arnak, main 2-3 ekor, main bagi lari ke atas laman rumah. Lagu tu saja kan Tuhan buat hampa atas dunia, lagu hampa bela arnak saja kan? Kita bela arnak kan bukan ada apa tujuan. Pergi kedai beli arnak 4 ekor. Bawa balik lepas pergi lari ke dalam laman rumah saja. So, bukan ada abasa. Benda tak ada tujuan, sia-sia. Lepas bagi anak-anak seronok tengok lari, pergi lari mana, lepas keluar pegang, dia pergi lari, suruh beli lain. Tuhan kata, hampa ingat, aku buat hampa atas dunia dulu lagu arnab tu kan? Buat bagi jadi lelaki-lelaki, buat bagi jadi perempuan, lepas tu buat bagi jadi menikah, lepas tu buat bagi hampa duduk berkeluarga, berkembang biak, anak pinak punya ramai, buat bagi hampa duduk dalam satu masyarakat, buat bagi ada masjid dalam tempat hampa, saja kan aku buat benda ni? Tuhan kata. Tak ada tujuan ke? Tuhan buat manusia ni tak ada tujuan ke? Ikut suka hampa. Aku buat ke apa? Lepas tu hampa nak buat apa? Hampa punya pasal. Hampa nak bunuh orang ke? Hampa nak pergi buat apa ke orang ke? Hampa nak pergi tak mau semayang ke? Hampa nak minum arak ke? Hampa nak pergi terkedarah duit rasuah ke apa ke? Ikut suka ke? Saja aku buat hampa. Nak bagi hampa buat ikut suka hampa ke? Tuhan tanya macam tu. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa? Adakah hampa sangka kami jadikan hampa semut daripada tak ada kepada ada kerana main-main saja? Tidak kerana sebarang hukum. Maka jangan sangka begitu. Tuhan kata, hanya yang sebenarnya kami jadi kamu itu supaya kamu sembah aku. Tuhan kata, aku buat hampa atas dunia dulu, tujuan aku buat tu nak suruh sembah aku. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku buat jin, tidak aku buat manusia, melainkan supaya jin dan manusia ni sembah aku. Itu tujuan dia. Tuhan kata, aku buat hampa ni nak suruh hampa jadi orang Islam. Aku buat hampa ni nak suruh hampa ikut Nabi Muhammad. Aku buat hampa ni nak suruh hampa ni dengar Quran, dengar hadis Nabi. Aku buat hampa ni nak suruh hampa ikut apa yang Quran, apa yang hadis kata. Aku buat hampa ni nak suruh hampa abdi diri kepada aku. Itu tujuan dia. Tuhan kata. Tapi hampa tak faham benda ni. Hampa ingat bila dah hampa jadi manusia, jadi sehat, jadi kuat, ada kuasa sikit, ada duit sikit, hampa boleh buat apa punya suka. Ni hari Tuhan nak beletiak kita lah. Tuhan duk beletiak dah ni. Dan beletiak ni, beletiak awal dah. Kita tak mati lagi kita duk dengar dah benda ni semua. Ni beletiak awal. Bukan esok dah sakit baru nak kena beletiak. Beletiak awal dah. Quran bagi tahu dah. Kalau kita tak peduli ayat yang kita baca malam ni, esok kita dengar balik benda ni. Tapi dengar bukan daripada ustaz masjid dah. Bukan daripada tutup guru dah. Tapi dengar daripada malaikat Malik dan Zabani. Masa tu tak ada guna apa. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Maka janganlah kamu sangka wa annakum ilaina la turja'un, bahawa kamu kepada kami tidak dikembali seperti hari ini. Jangan duk ingat kata hampa ni tak akan balik jumpa Tuhan dah sampai bila-bila. Jangan ingat macam tu. Satu hari mati, bila mati jumpa Tuhan. Kita tak boleh lari. Bila dah kata jadi aja kita atas dunia ni, satu hari akan jumpa Tuhan. Mau ke tak mau kena jumpa Tuhan. Ada duit ke miskin ke kena jumpa Tuhan. Sihat ke sakit ke kena jumpa Tuhan. Manusia kok mana pun satu hari jumpa Tuhan. Firman Allah, fata'ala Allahul malikul haq. Maka maha tinggi Allah, Tuhan yang milik sekalian alam, lagi Tuhan yang sebenar-benar. Dia kata Tuhan ni maha tinggi, dia memiliki segala benda yang ada dalam alam ni. La ilaha illa huwa, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar melainkan dialah sahaja. Rabbul Arshil Karim, Tuhan Arash yang maha mulia. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih. Dan barang siapa yang sembah serta Allah itu Tuhan lain, maka tiada hujah kenyataan baginya dengannya, yakni dengan suruh sembah yang lain. Serta ingat, ini hanya nafsu syaitan menyeru kepadanya semata-mata. Itu dia. Allah Subhanahu wa ta'ala kata, dialah Tuhan, tak ada Tuhan lain. Siapa yang hidup cari Tuhan lain nak buat sembah, dia kata orang-orang macam ni tak ada alasan depan Tuhan itu.
Firman Allah, fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka hanya hisabnya itu pada sisi Tuhannya, yakni balasan sisi Tuhan. Orang lain tak boleh balas kepada kita. Innahu la yuflihul kafirun, bahwasanya tiada dapat kemenangan oleh segala orang yang kafir. Hanya rugi, susah, neraka selama-lamanya. Itu dia. Ini janji hadut tunggu mereka di sana itu. Wa qul, dan kata olehmu ya Muhammad pada doa, Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wahai Tuhanku, ampun olehmu bagi aku, dan rahmatlah olehmu akan aku, dan engkau adalah Tuhan yang sebaik-baik daripada segala yang kasih dan segala yang sayang. Allah suruh dekat Nabi Muhammad ni, wahai Muhammad, doa ni mau bagi kuat. Rabbighfir, wahai Tuhan, ampunkan aku. Takat ni aja aku boleh buat untuk Islam. Takat ni aja aku boleh buat untuk Islam. Takat ni aja, lebih tak boleh. Minta ampun dekat Tuhan kalau sekiranya hak kita buat ni tak sampai ke tahap yang Tuhan nak. Minta ampun. Warham, minta ya Allah rahmatilah kami, kesianlah kat kami. Wa anta khairur rahimin, dan kamulah Tuhan yang paling baik dalam soal memberi rahmat dan memberi belas kesian kepada semua makhluk. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk surah An-Nur Madaniyah. Surah yang akan datang ni surah yang melibatkan ayat hukum. Kalau tuan-tuan nak satu homework yang lebih untuk surah yang akan datang ni, surah An-Nur Madaniyah ini, tuan-tuan boleh buka kitab tafsir Ayatul Ahkam yang ditulis oleh Muhammad Ali As-Sabuni. Dia ni bukan tukis sabun. Nama dia Muhammad Ali As-Sabuni. Sabun dalam bahasa Arab sabun lah. Memang sabun. As-Sabuni, Muhammad Ali As-Sabuni. Dia buat satu tafsir, dia panggil tafsir Ayatul Ahkam, tafsir ayat-ayat hukum. Ni kita nak baca insya-Allah pada bulan depan ni. Dia cerita pasal ayat hukum. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Disanggup dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا.